Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ahmad Hakimi bin Morni dan saya di kelas Matematik 2 PISMP Abilan Jun 2023-8 dan hari ini saya akan mempersembahkan persembahan GIC 1082, iaitu hari ini saya akan membincangkan tentang pentadsiran berterusan tugasan 1 untuk subjek inilah, dan pensyarah saya adalah Dr. Ainuddin. Jadi dalam pengadaan berterusan ni saya akan membincangkan tentang satu subtopik daripada topik 1, iaitu saya telah memilih topik ruang udara, dan subtopik dari topik 2 iaitu Kemensiasatan Ekonomi Global tahun 2008 hingga 2009. Sebelum kita berbincang tentang isu ruang udara, baiklah kita tahu ruang udara itu apa dan apakah yang kita perlu tahu tentang ruang udara yang boleh menyebabkan konflik. Jadi ruang udara secara zahirnya kita boleh tengok secara logik, fikiran akal dapat tengok buku yang saya faham lah. Ruang udara ni adalah laluan untuk kapal terbang, untuk tentera, untuk kegunaan negara-negara di serantau dunia. Okey, sekarang kita akan berbincang ataupun berkongsi tentang ruang udara. Jadi apa itu ruang udara? Jadi secara zahirnya kita boleh tengok ruang udara ni adalah ruang yang menggunakan udara, seperti atmosfera di Malaysia, di Brunei, di semua negara, semua tempat ada udara di bumi ni. Jadi yang kita faham ruang udara ni untuk apa? Yang kita selalu tengok untuk laluan kapal terbang, untuk laluan jet pesawat, untuk mereka punya latihan ketenteraan. Jadi secara formalnya yang saya telah kaji dari buku, artikel dan sebagainya, saya mendapati bahawa ruang udara adalah bahagian atmosfera yang dikendalikan oleh negara di atas wilayahnya, termasuk perairan wilayahnya, atau lebih umum bahagian 3 dimensi tertentu atmosfera. Jadi berdasarkan kenyataan ni, kita tahu yang kalau negara kita, contohnya Malaysia, di atasnya adalah ruang udara kita dan di kawasan pesisir pantai. Seterusnya ruang udara dapat dibahagikan kepada pelbagai wilayah dan zon, termasuklah wilayah yang dikenakan sekatan terhadap aktiviti penerbangan atau larangan penuh kegiatan penerbangan. Jadi di dunia ni kita ada pelbagai tempat yang dilarang untuk melakukan penerbangan atas faktor-faktor tertentu, contohnya faktor keselamatan. Jadi seterusnya, berdasarkan undang-undang antarabangsa, sesebuah negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Ia sesuai dengan definisi maritim perairan wilayah sebagai jarak 12 batu nautika, iaitu bersamaan dengan 22.2 km dari garis pantai. Maksudnya kalau negara kita dia ada pantai-pantai kan, ada pantai-pantai, maksudnya range dari atas dia punya kawasan ruang udara negara kita adalah atas dia punya daratan, dan 12 batu nautika dari pesisir pantai. Maksudnya dia ada lebih sikit lah. Jadi seterusnya, kalau semua negara ada 12 batu nautika dari pesisir pantai, kita tahu yang dekat dunia ni, dekat bumi ni adalah 70% daripadanya adalah laut. Jadi kita tahu yang banyak region, banyak kawasan laut yang tidak dimiliki oleh negara-negara tertentu. Jadi siapa yang mengawal kawasan-kawasan ruang udara ni? Jadi berdasarkan kajian saya, ruang udara yang tidak berada di atas mana-mana negara pula dianggap sebagai ruang udara antarabangsa ataupun dikenali sebagai laut lepas dalam undang-undang maritim.
sesebuah negara boleh memikul tanggungjawab untuk mengendalikan bahagian udara antarabangsa dengan syarat negara itu hendaklah mendapatkan persetujuan antarabangsa. Contohnya macam di Singapura, di bahagian laut China Selatan sedikit, dia mendapat tanggungjawab untuk menjaga ruang udara di situ kerana dia telah mendapatkan persetujuan daripada antarabangsa, iaitu PBB, ataupun secara lebih spesifiknya ICAO, iaitu Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Jadi seperti kita tahu, Singapura dia sangat kecil, jadi dia boleh dia meminta kepada pertubuhan antarabangsa untuk menggunakan bas. Okey, seterusnya kita nak tahu siapa yang mengawal ruang udara secara menyeluruh. So, jadi sesebuah negara bertanggungjawab ke atas ruang udaranya di bawah Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk pengendalian operasi yang disebut Wilayah Maklumat Penerbangan FIR. Bagi negara pesisir, FIR terdiri daripada ruang udara di atas wilayah darat dan lautnya ditambah dengan ruang udara antarabangsa. Jadi berdasarkan pernyataan ni, kita tahu yang negara mengawal ruang udara mereka, tapi di atas mereka dikawal oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Jadi apa ICAO dan apa FIR? FIR tu apa? F tu apa? I tu apa? R tu apa? I tu apa? C tu apa? A tu apa? O tu apa? Kita tak tahu. Jadi mari kita lihat klip video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ahmad Hakimi. Jadi mesti korang nak tahu kan maksud ICAO dan FIR tu apa? Jadi maksud ICAO ataupun dia adalah kepanjangan bagi dia adalah singkatan bagi International Civil Aviation Organization, ataupun dalam bahasa Melayunya Pertubuhan Penerbangan Antarabangsa, yang merupakan sebuah agensi khas yang di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang telah ditubuhkan pada tahun 1944 selepas Convention on International Civil Aviation. Dia adalah satu pertubuhan yang telah ditandatangani oleh negara berjanji. Dan tadi kan saya tu mesti korang faham kan maksud ICAO. Jadi untuk FIR pula adalah singkatan bagi Flight Information Region ataupun dalam bahasa Melayu Wilayah Maklumat Penerbangan. Ia merupakan kawasan ruang udara yang ditentukan di mana perkhidmatan penerbangan dan perkhidmatan amaran disediakan. Jadi ICAO mewakilkan negara mana yang bertanggungjawab dalam untuk kawasan operasi FIR tertentu. FIR ialah pembahagian ruang udara terbesar di dunia. Jadi dan kita berfikir kalau kita terbesar ni punya mesti jadi awal yang ditemukan. Jadi berdasarkan information yang telah saya dapat, FIR telah ditubuhkan sejak 1947. Mesti korang dah faham kan video tadi tentang ICAO dan FIR. So, seterusnya kita nak tengok ruang udara di kawasan Malaysia. Lepas kita cakap tadi, mesti kita nak tahu kan yang mana Malaysia punya, yang mana Singapura punya, yang mana yang Jakarta punya, yang Indonesia punya. Jadi berdasarkan gambar ni, kita tengok ruang udara Singapura sangat besar dan negara Malaysia dia 12 km, 12 batu nautika dari pesisiran pantai. Jadi pesisiran laut, maafkan saya, dan atas kita punya daratan. Jadi kita tengok kat sini, Singapura ni dia dapat ruang udara yang besar. Kita tanya-tanya, kenapa dia boleh dapat besar? Jawapannya senang, sebab dia mendapat persetujuan Pertubuhan Antarabangsa. So seterusnya kita dah cover, kita dah faham tentang ruang udara. Jadi seterusnya, apakah isu-isu yang pernah jadi kat negara kita tentang ruang udara? Pertama sekali, kita akan cover tentang pencerobohan udara Malaysia oleh pesawat tentera China.
Seterusnya yang kedua, kita cover tentang isu pendaratan pesawat komersial ke Singapura menggunakan ruang udara Malaysia. Dan yang ketiga, kita cover isu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera China. So, seterusnya, pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera China. Pada 2 Oktober 2021, terdapat 16 buah pesawat tentera yang dikesan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Pesawat tentera itu merupakan pesawat milik China, iaitu People Liberation Army Air Force (PLAF), yang telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia, iaitu yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, dan menghampiri ruang udara Malaysia. Kalau dia masuk kita punya ruang udara, kita sebagai penduduk di negara itu mesti kita rasa terancam. Dan kita punya army, kita punya askar akan bersiap siaga lah. Sebab dia punya pesawat itu bukan pesawat biasa, bukan pesawat komersial. Itu pesawat tentera. Mereka boleh membuat misi macam dia orang boleh bom, dia orang boleh menyerang. Jadi mari kita tengok lebih terperinci tentang pencerobohan ini. Sekarang kita nak bincangkan apakah kesan-kesan daripada kelakuan China itu tadi. Jadi selain Malaysia yang merasa terkilan kerana kedaulatan negara kita terancam akibat tindakan mereka, negara Filipina juga merasa marah dan mengantar bantahan diplomatik kepada Presiden China ketika itu. Seterusnya, Filipina juga menzahirkan rasa marah kerana China telah melakukan pencerobohan hampir 100 buah kapal laut China yang memasuki badan laut China Selatan yang dituntut oleh Manila. Keadaan ini sepatutnya diselesaikan dengan cepat oleh kerajaan China kerana semua negara di Asia mahu bertindak terhadap pencerobohan China. Perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kekacauan. Bagi pihak kerajaan pula, perundingan di peringkat antarabangsa perlu disegerakan bagi mencari jalan penyelesaian kerana pembalahan berterusan akan mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jadi, untuk pencerobohan Singapura untuk kapal komersial seperti kapal untuk penumpang, untuk kapal kargo, untuk datang di Singapura, mereka akan seringkali berlaku pencerobohan memasuki ruang udara Malaysia. Isu ini sudah menjadi benda yang selalu sangat berlaku. Tetapi negara Malaysia tetap berpegang kepada pendirian bahawa pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang seletar yang terletak di Singapura tidak boleh menggunakan ruang udara Malaysia di Pasir Gudang. Kerajaan Malaysia melaporkan beberapa pesawat ringan dan kapal terbang dilihat berlegar di kawasan ruang udara Malaysia sebelum mendarat di lapangan terbang di Singapura, susulan penguatkuasaan tata cara sistem pendaratan instrumen ILS. Lapangan terbang itu terletak betul-betul di tepi Selat Johor yang terletak di hadapan Johor Bahru. Berikutan dengan kejadian itu, Malaysia telah mengemukakan isu pencerobohan ruang udara Malaysia untuk dibincangkan dalam pertemuan wakil dua negara, iaitu antara Singapura menarik balik rancangan melaksanakan ILS ataupun mengubah laluan lain ke lapangan terbang seletar di republik itu. Laluan penerbangan untuk sistem ILS akan memberi impak besar kepada pembangunan di Pasir Gudang, susulan sekatan ketinggian struktur pembinaan di kawasan berkenaan. Pelabuhan Johor di Pasir Gudang juga akan berada dalam keadaan risiko tinggi. Berikutan hal ini,
Malaysia telah mengemukakan isu pencerobohan ruang udara Malaysia untuk dibincangkan dalam pertemuan wakil dua negara agar Singapura menarik balik rancangan melakukan ILS atau mengubah laluan penerbangan lain ke lapangan terbang seletar di Republik itu. Laluan penerbangan ILS akan memberi impak besar kepada pembangunan di Pasir Gudang disebabkan pendaratan ILS akan memberikan sekatan di kawasan Johor, iaitu di kawasan Malaysia, untuk melakukan pembangunan. So jadi dekat Singapura, dekat Johor, dekat laluan yang dicerobohi itu, kita tak boleh buat bangunan yang tinggi sebab dia akan crash dengan pesawat yang mencerobohi ini. Jadi Malaysia dia akan dibuat sekatan untuk mana-mana pesawat daripada memasuki ruang itu. Selain mendapat larangan untuk pesawat memasuki ruang kawasan Malaysia, Malaysia juga turut mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang berkuat kuasa pada 1 Januari pada tahun 2020 dengan pihak berkuasa DCA, iaitu pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, mengeluarkan notis kepada juruterbang NOTAM pada 25 Disember 2019. Isu antarabangsa ini telah ditandatangani dengan perbincangan antara dua negara kerana melibatkan keselamatan negara dan keamanan rakyat. Akhir sekali, kita akan membincangkan isu ruang udara yang ketiga yang akan kita bincangkan dalam persembahan ini, iaitu isu pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera Singapura. Tadi pesawat komersial, sekarang pesawat tentera pula. So berdasarkan statistik dan pengiraan yang telah dilakukan oleh pihak tentera Malaysia telah mengesan sebanyak 2,508 pergerakan pesawat tentera udara Singapura di negara kita. Jadi setiap pergerakan ini dikesan oleh peralatan tentera Malaysia, iaitu ATM, Angkatan Tentera Malaysia. So bekas wakil rakyat juga, iaitu Hassan Abdul Karim, telah menyatakan jet pejuang Singapura kerap menceroboh ruang udara kawasan parlimennya semenjak awal Oktober pada tahun 2021. Pencerobohan ruang udara Malaysia ini seringkali berlaku selepas kes Pulau Batu Putih atau Petra Branca, iaitu yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Kawasan di Pasir Gudang yang terbabit adalah seperti Kampung Pasir Putih, Taman Sintex, Taman Air Batu dan Taman Jenina. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada topik 2 yang saya pilih adalah subtopik Kemelesetan Ekonomi Global tahun 2008 hingga 2009. Pada tahun 2008, ia merupakan tahun krisis ekonomi luar biasa serta ia telah menjadi petunjuk jelas kepada berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Perkara ini telah dicetus dengan ataupun dimulakan dengan peningkatan harga minyak mentah yang memuncak kepada 147 US dollar setong pada Julai 2008, kemudian susun kepada 51 US dollar setong. Jadi kos dalam krisis ekonomi ini, kos bahan makanan juga turut meningkat. Ia berpunca daripada bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel. Selain itu juga, kemelesetan ekonomi global ini juga telah membawa kepada bankruptcy bank-bank utama dunia dan telah meningkatkan pengangguran dalam
international, secara antarabangsa. Jadi seterusnya, krisis ekonomi kali ini, iaitu pada 2008 ini adalah pada masa ini inflasi adalah berada di tahap yang tertinggi di dalam sejarah. Jadi krisis ekonomi ini pada tahun 2008 ini bermula di Amerika Syarikat dan telah menular ke seluruh dunia. Misalnya di Eropah, di Rusia, di Afrika dan terutamanya di Afrika Selatan. Jadi mari kita lihat contoh seperti negara Eropah. Di negara Eropah, contoh di negara Eropah, kita telah dapat maklumat bahawa di negara Iceland, sistem kewangan Iceland hampir runtuh sepenuhnya, sehingga kan pentadbiran negara Iceland terpaksa membuat pinjaman daripada negara-negara jiran dan International Monetary Fund (IMF) untuk selamatkan ekonomi negara mereka. Jadi krisis ekonomi global yang tercetus pada hujung tahun 2007 ini dan memuncak pada tahun 2008, ia telah reda pada tahun 2009 dan telah menyediakan kesan kekuatan ekonomi di seluruh dunia. Jika krisis ekonomi pada tahun 1930 yang sudah cukup besar bagi orang pada ketika itu, yang dianggap sebagai the Great Depression, manakala krisis ekonomi pada tahun 2008 pula dikenali sebagai the Great Recession. Maksudnya kekuatan ekonomi yang sangat hebat lah maksudnya. Tadi kita telah lihat apa yang telah terjadi ketika kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 hingga 2009. Jadi mari kita telusuri kepada kesan-kesan kemelesetan ekonomi yang telah berlaku. Jadi pertama sekali, kesan dia adalah harga komoditi, khususnya harga petroleum, melambung tinggi. Yang kedua, inflasi melanda dunia. Ketiga, pengangguran. Itu disebabkan kurangnya sumber pekerjaan. Keempat, perdagangan berosot. Yang kelima, keluaran dalam negara kasar KDNK merosot. Kemudian kemerosotan nilai mata wang, iaitu kejatuhan nilai ringgit ataupun nilai dolar. Semua negara lah yang terkesan pada ketika itu. Dan seterusnya krisis kewangan berlaku. Jadi mari kita lihat tentang kepada kesan pertama, iaitu harga komoditi, khususnya harga petroleum melambung. Pada dekad 2000-an, kita menyaksikan ledakan komoditi, iaitu harga komoditi utama melambung semula setelah perkembangan komoditi besar pada tahun 1990. Namun pada 2008, harga kebanyakan komoditi, khususnya minyak dan makanan, melambung tinggi sampai betul-betul menjejaskan ekonomi. Sebagai contoh, harga minyak telah mencapai $100 setong untuk pertama kalinya dalam sejarah pada tahun itu. Pada tahun 2008, pada bulan Julai pula, harga minyak telah mencapai $147 setong. Namun selepas itu kembali menjunam. Krisis makanan dan bahan api pernah dibincangkan di sidang kemuncak G8 ke-34 pada bulan Julai. Namun setelah itu, pada separuh tahun kedua 2008, harga kebanyakan komoditi menjunam atas jangkaan permintaan berkurang dalam keadaan ekonomi dunia meleset. Seterusnya, kita akan bincang tentang kesan inflasi, kesan kemelesetan ekonomi pada tahun 2008-2009. Yang kedua, iaitu inflasi. Untuk poin ni, inflasi bukan sahaja berlaku di satu negara, tetapi inflasi melanda di seluruh dunia. Pada bulan Februari 2008, Reuters melaporkan bahawa inflasi global mencapai tahap paling dahsyat dalam sejarah. Lebih-lebih lagi, inflasi domestik adalah pada paras tertinggi dalam masa 10 hingga 20 tahun bagi kebanyakan negara.
Jadi untuk saya simpulkan penjelasan tentang kesan inflasi melanda dunia ni, dia bukan sahaja melibatkan negara-negara besar seperti China ataupun India, tetapi ia juga memberi kesan kepada seluruh dunia. Okey, untuk kesan ketiga pula adalah pengangguran. Jadi berikutan dengan kemelesitan ekonomi, secara logiknya kita dapat fikir bahawa sekiranya kerajaan tak ada duit, maksudnya kerajaan tak dapat bagi peluang pekerjaan untuk rakyat. Jadi berdasarkan statistik, Pertubuhan Buruh Antarabangsa menganjurkan bahawa sekurang-kurangnya pada kemelesitan ekonomi pada tahun 2008 itu telah ada 20 juta pekerja hilang pekerja mereka menjelang tahun 2008 dan 2009 akibat krisis ekonomi, dan kebanyakannya dalam sektor pembinaan, hartanah, perkhidmatan kewangan dan kereta. Jadi untuk poin yang kelima, iaitu kesan yang kelima, keluaran dalam negara kasar KDNK merosot. Kebanyakan negara di dunia mengalami kemerosotan KDNK. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2008, KDNK Kanada dilaporkan susul 0.1% akibat kemerosotan ekonomi, kemerosotan industri peleburan, minyak dan gasnya sebanyak 1.2%, serta kejatuhan penghasilan kereta sebanyak 3.6%, keluaran pembinaan di Kanada jatuh 0.4%, utility jatuh 1.3% dan hasil pertanian pula menyusut 0.9%. Pada suku pertama tahun 2008, ekonomi Kanada merudum 0.3%. Lalu Bank Kanada menyatakan bahawa pertumbuhan suku kedua mungkin kurang 0.8% dari jangkaan sebelum ini. Kanada seterusnya mengkaji semula prestasi KDNK suku pertamanya yang menunjukkan penyusutan 0.8% dan menyatakan prestasi KDNK suku kedua meningkat 0.3% sahaja. Kesan yang ketujuh iaitu krisis kewangan. Terdapat beberapa negara yang sangat terkesan dengan kemerosotan ekonomi 2008. 3 negara iaitu Greece, Ireland dan Portugal telah meminjam wang daripada dana kewangan antarabangsa IMF dan negara-negara Eropah lain untuk mengelakkan muflis. Negara pertama yang dilihat kritikal adalah Greece. Sejak bulan November, Greece telah berada di tengah-tengah krisis kewangan paling buruk dalam sejarah moden. Greece adalah negara yang mempunyai tahap hutang awam tertinggi di zon Eropah dan defisit belanjawan terbesar. Greece terperangkap dalam kemuflisan, daya saing yang rendah dan kelembapan ekonomi menebal. Masalah ini adalah disebabkan oleh pengurusan ekonomi yang lemah, rasuah dan perbelanjaan membazir yang membawa kepada hutang negara yang sangat tinggi. Jadi kita boleh lihat seberapa teruknya krisis kemelesitan ekonomi global ni memberikan kesan kepada negara-negara di seluruh dunia. Dan kita dapat lihat yang sebentar tadi kita bercakap tentang negara Greece yang mengalami kemerosotan ekonomi sampai muflis. Jadi setelah berakhirnya huraian saya tentang kesan yang ketujuh tadi, saya dapat simpulkan bahawa banyak kesan-kesan daripada kemelesitan ekonomi di global, pada peringkat global pada tahun 2008. Jadi sekian saja persembahan dari saya. Saya minta maaf atas segala kekurangan dalam persembahan saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Hakimi.